pada malam ini, mari kita perhatikan ayat 159. Allah SWT menyebutkan ayat 159 dulu, poin ini dulu, baru sebut poin yang tadi. Tapi saya sengaja letakkan yang itu supaya kita dapat melihat kesinambungan. Allah SWT menyebutkan, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmat Allah yang melimpah-limpah, lintalahum, engkau akhirnya mampu untuk bersikap lembut kepada mereka. Kerana ketika mereka bertanya pada Rasulullah SAW, daripada mana datang kerugian itu, sebelum Allah SWT menjawab bagi pihak Rasul, Nabi SAW berada dalam keadaan sangat sedih kerana sekumpulan pengikut-pengikut dan sahabat-sahabatnya tidak mematuhi arahan. Sebagai pemimpin mesti rasa sedih. Kemudian dalam peperangan itu kerugian yang sangat besar. Syahidnya Sayyidina Hamzah, bapa saudara yang begitu tangkas. Syahidnya Mus'ab ibn Umair yang kita pernah sebut, seorang murabi yang dihantar ke Madinah, ke Yathrib ketika itu sebelum hijrah, yang mendapatkan maklumat, istiqra', membaca apa yang ada dekat Yathrib, menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian mengadakan dakwah yang tersusun sehingga dapat mengumpul para nuqaba 80 orang lebih, bawa ke musim haji, dan akhirnya berlakunya Bai'atul Aqabah pertama, kedua, dan akhirnya terjadi orang yang memainkan peranan antaranya Musa syahid dan beberapa orang yang lain. Nabi pun itu sedih, dan bila sahabat tanya macam mana kita boleh kalah, daripada mana datang kerugian ini, Rasulullah muka tak boleh dan tidak melayan pengikut-pengikut dengan baik. Lalu kalau kita cek, siapakah yang dipersalahkan dalam kerugian perang Uhud? Saya tanya pada anda, siapa yang dipersalahkan? Pasukan pemanah. Tapi dalam ayat ini Allah SWT menegur pemimpin dulu. Allah SWT menegur pemimpin dulu. Saya kalau student buat salah, saya akan menyalahkan siapa dulu? Lecturer dulu, alhamdulillah. Okey. Ya. Begitulah perasaan yang mesti ada. Seorang pemimpin dia kena rasa bersalah dulu, walaupun dia dah buat apa yang patut dia buat. Dan dalam konteks ayat ini Allah menegur Rasulullah dulu, sebab muka Rasulullah masam dan sebagainya. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, sekiranya engkau terus bersikap kasar dan keras hati, ghalidhal, waktu berhukum menyimpan macam tu, apa kesannya? Lam faddu min hawlik, mereka akan lari meninggalkan kamu. Ya, ini satu ayat yang cukup mengajar kita bagaimana pengurusan dalam Islam, khususnya ketika krisis macam ini. Maknanya pemimpin kena salahkan diri mereka dulu. Para nuqaba, para murabi, salahkan diri mereka dulu. Kalau terlalu garang, terlalu tegas, kerana apa? Penglibatan ummah dalam dakwah, dalam perjuangan, khususnya dalam amal Islam seperti ini, dia adalah pilihan pengikut itu. Bukan dipaksa, bukan dibayar upah, bukan dibayar gaji. Hasil daripada mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna seseorang itu memberikan komitmen untuk memperjuangkan agama ini. Dan kalau orang yang memimpin organisasi untuk menyusun dakwah, menyusun apa-apa saja untuk kepentingan agama dan ummah, berlaku keras, Allah SWT telah memberikan amaran lam faddu min hawlik. Maknanya apa? Mereka akan lari dari kelilingmu. So ramai-ramai ulang kata ini, lam faddu min hawlik, 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 lam faddu min hawlik. Sebab tu kalau ada para pendakwah yang garang-garang sangat, anda bacakan ayat ini.
walaupun tafazan ghalidhal qalb, kata ingat baca yang ujung, lang faddu min hawlik, cakap kat dia macam tu. Ramai sekali lagi, lang faddu min hawlik. Walaupun kita membawa obor perjuangan yang benar, yang hak, walaupun kita berada pada yang benar, tetapi sekiranya orang yang kita cuba didik, cuba kita bimbing itu melakukan kesalahan, kita kena fikir macam mana untuk terus memujuk dan membetulkannya. Kerana kalau kita keras hati kita, lang faddu min hawlik, dia akan tinggalkan dia makin jauh dan makin jauh. Ayat ini sangat penting mengajar kita. Dan selepas kita memberikan kesedaran, sebab mereka tertanya, macam mana boleh rugi ini? Dan selepas tunjukkan bahawa kerugian ini disebabkan oleh kecuaian di kalangan kita sendiri, maka kena lakukan beberapa step. Antara stepnya iaitu ini kita katakan, walaupun tafazan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Maka kita kena lakukan beberapa step. Step yang pertama, lin talahum, kena berlaku lembut. Wajah kita ini kena maniskan dan hati kita tunjukkan. Dan kalau kita memaafkan orang, tunjukkan yang kita maafkan sehingga dia terasa yang kita ini memaafkan. Seorang kakak, seorang abang, kalau adik buat salah dan cuba betulkan dan adik itu dia sedar bahawa dia buat salah, tunjukkan yang anda ini benar-benar memaafkan dia sehingga dia terasa wajah anda itu layyinun, lembut, lintang. Dan kalau kata nah, apa maafkan, muka kita garam, agak-agak dirasa tak yang kita maafkan? Dia tak rasa kehadiran memaafkan. Anda kena buat pengikut, adik-adik, pelajar anda rasa, ya anda kena tegas, tetapi tunjukkan. Ya. Pertama sekali, lintalam, lembutkan. Yang kedua, fa'fu anhum, maafkan mereka sehingga mereka terasa yang anda benar-benar apa? Maafkan mereka. Tak cukup dengan itu, wastaghfir lahum, doalah pada Allah supaya Allah ampunkan dia. So, berapa ramai di kalangan anda kalau buat mesyuarat, ahli-ahli mesyuarat yang datang lambat, anda maafkan dia tak? Datang lambat, itu tak guna, aku tunggu dah telah, kau tak mula dia datang lambat, kita marah dia pula bebel. Maafkan dia. Kalau janji kelas ke-8 datang lambat, tak apa, terimalah seadanya. Saya tidak menyentuh siapa yang masih hidup atau meninggal dunia. Dia tengok ada kawan-kawan datang lambat, dia tengok kelas ni, ada tayangan video, betul ke kelas tafsir malam ni? Malah nampak dia orang datang lambat, ya Allah ampunkanlah mereka, ya Allah, wastaghfir lahum, doa supaya Allah ampunkan dia. Ya. Kalau usrah datang lambat, ya, para nukabah, para murabi kena doakan anak usrah, jangan membebel, tapi jangan amalkan. Kena maafkan dan wastaghfir lahum, tegur dan kasih sayang. Cuba tanya pada diri anda, berapa kali anda mendoakan untuk anak buah anda? Kalau anda seorang jawatan tinggi, pegang department, division di universiti, ataupun teman-teman yang di luar daripada CCMS yang hadir kuliah ini, berapa kali anda mendoakan anak buah anda? Ketika anda bekerja dekat CCMS, berapa kali anda mendoakan untuk CCMS? Jangan doa, ya Allah naikkanlah gaji aku, ya itu kepentingan peribadi. Ya, teruskan doa, itu tak salah. Tapi doakan untuk CCMS keseluruhannya. Kalau kita bekerja, kalau pelajar-pelajar doakan, pensyarah doakan anak student dia, ratusan malah ribuan student kita doakan dia. Kata-kata Abu Dhar yang saya selalu ulang banyak kali, dia mengatakan, inni la ad'u li sab'ina min ikhwani wa usammi bi asma'ihim fi sujudi. Aku akan sentiasa mendoakan 70 orang saudara-saudaraku dan aku sebut namanya satu persatu dalam sujudku. Panjang tak sujud dia? 70 nama. Kita hari ini kena mendoakan lebih daripada itu. Dan kalau boleh sebut namanya satu persatu, jangan kulluhum ajma'in. Tak cukup. Kena sebut nama satu persatu, dan kalau boleh sebut nombor metrik dia sekali.
Okay? Doakan mereka, doakan untuk orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita didik, pelatih, biasakan. Doakan untuk pesakit-pesakit. Kalau anda bakal farmasis dan sebagainya, doakan orang-orang yang anda berurusan dengannya. Berlaku lembut muka anda, walaupun anda kena tegas. Kalau orang buat salah, orang tak siapkan assignment dan sebagainya, tegas pada mereka. Tapi bila mereka anda dah terangkan, kembalikan wajah anda dengan senyuman. Saya kagum tadi, saya keluar makan tengah hari dengan Dr. Pengajar Dr. Ikram, Profesor Dr. Ikram. Lepas makan dia kata singgah kedai sekejap. Saya tanya kenapa? Nak beli hadiah. Dia kata untuk apa? Untuk student saya dalam kelas bagi hadiah. Oh, saya kata bagus. Maknanya tunjukkan, ya, bagi hadiah kepada student dalam kelas satu amalan yang cukup baik. So kalau ada pencara tak bagi, tolong ingatkan. Linta lahum fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohon Allah supaya Allah ampunkan. Kerana anak buah kita bila tidak taati, sebenarnya dia berdosa. Hadis yang kita sebutkan banyak hadisnya, antaranya man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asani faqad asa Allah, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat pada Allah, sebenarnya dia sedang taat kepada siapa? Barang siapa yang taat kepada aku, Nabi kata sebenarnya dia sedang taat kepada siapa? Sedang taat pada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, pemimpin-pemimpin selepasku, dia sebenarnya sedang taat kepada aku, pada waktu yang sama sedang taat kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengingkari pemimpin, barang siapa yang mengingkari aku, sebenarnya dia sedang mengingkari Allah, sedang bermaksiat pada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin-pemimpin selepasku, dia sedang bermaksiat kepada aku, dan bermakna sedang bermaksiat kepada apa? Allah. Jadi kepada anak-anak ustaz yang datang lambat tu, rasalah yang dia sedang berdosa kepada apa? Kepada nakib dia, kemudian berdosa kepada apa? Rasulullah, dan kemudian berdosa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bawa dia kan. Jadi maknanya kita kena doakan, ya, kecuaian dan itu semua kita kena wastaghfir lahum. Dan seterusnya wasyawirhum fil amr, fi'il amar, dan teruskanlah bersyura dengan mereka. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang kalau hanya orang belajar bahasa Arab begitu saja, seolah-olah kata bersyuralah dengan mereka, fi'il amar. Tapi sebenarnya fi'il amar kan ni yang yufidul mustaqbar, maknanya masuk dan akan datang. Berarti apakah Nabi SAW tidak bersyura dengan sahabat-sahabatnya sebelum perang? Adakah Nabi tidak bersyura? Kita telah jelaskan Nabi bersyura dengan soalan-soalan yang sebegitu rupa. Tetapi ayat ini menegur pemimpin, lembutkan muka, maafkan mereka, doakan keampunan buat mereka, dan teruskan bersyura. Jangan Nabi kata, jangan pemimpin kata kami dah syura, kami dah beri arahan jelas, clear, mereka yang tak ikut, mereka yang salah. Tidak. Fikirkan apa yang patut kita buat supaya pengikut-pengikut dan anak-anak buah kita terus mentaati agama kita. Persalahkan ataupun tengok dalam diri kita dulu, betulkan diri kita. Dan sebab itu Allah menegur dengan wasyawirhum fil amr, dan teruslah bersyura dengan mereka. Bukan Nabi tidak bersyura, tapi itulah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta kepada pemimpin yang dikasihi, yaitu Rasulullah SAW. Dan kemudian kena, ya, bila dah deal betul-betul, kena close the deal betul-betul. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Azam, kita masih ingat ketika kita membicarakan bagaimana kategori-kategori hati manusia. Yang pertama sekali apa kita kata? Hadithun nafs. Maksudnya apa? Lintasan yang itu di bawah 50% kan? Masih ingat pelajaran yang dulu? Yang kedua kita kata apa? Apa dia yang kedua? Yang pertama hadithun nafs, bicara hati. Yang kedua dia 50% tu taraddud. Okey, nasib tulis dalam buku nota yang sama. Dia setengah orang datang kuliah ambil kertas ni, ambil kertas kau main cantik, lepas tu hilang. Dia kena bukan buku yang sama tu, macam Amal buat. Okey,
Okey, maknanya taradud. Yang ketiga, taradud tu 50-50 kan? Yang ketiga alham, maknanya apa? 51 hingga ke 90%. Berarti dah solid nak buat, berarti dah tekad nak buat. Itu telah mula dikira. Tapi kita nak sampai ke peringkat yang keempat, iaitu azam, iaitu 100%. Dan sebab tu bila dah syura, dah putuskan, faiza azamta, bila dah, jangan diubah-ubah lagi. Kalau nak ubah kena syura balik, supaya inilah yang dikatakan faiza azamta fatawakkal Allah. Dan sebab itu tawakal itu datang selepas kita mengambil step-step yang sebelumnya, sebab musabab dan apa yang sepatutnya diambil, dan kemudian telah kita lafazkan, kita telah solid, istiharkan, ikrarkan, kita telah masyhurkan, maka ketika itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lihat sedikit kehebatan bila kita membicarakan tentang ini, beza ketua dan pemimpin. Saya percaya mudah saja. Seorang ketua dia banyak menggunakan kuasa, sebab tu ketua diberikan otoriti. Ketua diberikan otoriti oleh pihak atasan dia, dibagikan, maka dia banyak menggunakan kuasa dia, banyak mengarah, sebab dia ada kuasa untuk enforcement. Dan yang ketiga, biasanya dia ditaati secara terpaksa. Itu biasanya budaya seorang ketua. Tetapi kita nak, ya, walaupun dia seorang ketua, kalaupun dia bukan ketua, tapi datangkanlah sifat-sifat pemimpin pula. Pemimpin ni biasanya, okey, kalau ketua tadi biasanya dilantik, tapi pemimpin ini biasanya sama ada dia dipilih. Pilih maksudnya seseorang itu cenderung untuk mengikut dia. Kalau seorang ketua, kita dengan ketua, kita yang terpaksa ikut, sebab ada otoriti yang mengarahkan. Tapi seorang pemimpin tidak semestinya kita yang rasa cenderung nak merujuk kepada dia, nak jumpa dia. Jadi biasanya pemimpin ini dia tidak menggunakan kuasa, dia menggunakan apa? Pengaruh. Yang kedua, kalau ada kuasa pun itu pilihan yang terakhir lah, dia cuba sembunyikan. Dia ada kuku, tapi kuku itu disembunyikan. Pemimpin yang bijak membuat pengikut rasa malu Allah ataupun segan untuk buat kerja. Kalau pengikut ataupun anak buah tu rasa, ish, Nakib datang awal, aku pula datang lambat, rasa malu. Lain kali dia berusaha untuk itu. Dan biasanya pemimpin itu disayangi. Sebab tu anda semua, bakal-bakal ibu, bakal-bakal bapa, sebab masa cuti ni alhamdulillah kurang-kurang yang saya tahu ada 3 pasangan pengantin. Moga-moga Allah berkati pasangan-pasangan itu. Anda pun akan sampai giliran anda juga nanti. So bila anda jadi bakal suami dan bakal isteri, anda jadi bakal bapa dan bakal ibu, bila anda jadi bapa nanti, cuba bayangkan ketika anda mengajar anak-anak anda, adakah anda akan menjadi ketua keluarga ataupun pemimpin keluarga? Jadi ketua keluarga atau pemimpin keluarga? Ya, seorang ayah dia adalah ketua keluarga, sebab dia diberikan otoriti, dia dilantik. Bila dia nikah tu, wali tu lantik dia jadi ketua keluarga, dan dia ada kuasa. Betul? Dan ya, kalau suami ataupun bapa itu tidak ada sifat pemimpin, yang ada sifat ketua saja, maka keluarga tadi akan porak-poranda. Kalau isteri tak taat, aku ceraikan kau kan nanti. Tak taat berdosa, tak kira tengok surat nikah. So tak bahagia keluarga itu. Seorang suami, seorang ayah, dia akan sembunyikan kuasa itu, dan dia akan menggunakan pengaruh. Bila dia nak minum air, dia tak akan paksa isteri dia buat air. Kalau ketua keluarga, saya harus buat air, pergi cepat, tak buat dosa. Bahagia tak keluarga itu? Itu adalah ketua keluarga. Tapi kalau suami yang bijak, ayah yang bijak, dia gunakan pengaruh. Dia beritahu pada isteri yang tadi panas betul kat luar, sampai ada air sungguh sedap sungguh.
Seolah-olah dia tak minta pun air, tapi dia kata tadi panas betul. Dan akhirnya istrinya berebut bangun untuk buat air. Sebab apa? Pengaruh. Ya, kita nak pemimpin yang menggunakan apa? Pengaruh. Tapi kalau isteri dia memang tak cerdik, suami dia batuk tersedak-sedap, panas tadi bang begitu juga lah dalam kita memimpin. Lihatlah bagaimana kehebatan Rasulullah SAW memimpin dengan menggunakan pengaruh. Buat orang rasa malu pada anda dan orang rasa sayang pada anda, dan mereka memilih anda untuk dijadikan pemimpin dan memilih untuk cenderung kepada anda, dan akhirnya anda membawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketua yang tidak bijak, dia akan menggunakan apa tadi? Dia akan menggunakan apa? Kuasa. Dia akan paksa, ya, peraturan-peraturan. Dia akan banyak mengarah dan orang akan taat kepada secara terpaksa. Kita nak supaya melahirkan berapa ramai ketua-ketua yang menanam dirinya sebagai pemimpin, dan kalau dia bukan ketua pun dia menjadi